Assalamualaikum dan salam Sarawak sayang. Buletin UKAS edisi malam 11 Julai 2021 bersama saya Alfairez Jemurin. Berita malam dimulakan dengan Sarawak bersedia untuk memasuki fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN pada minggu depan sekiranya berjaya memenuhi 3 nilai ambang yang ditetapkan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, program vaksinasi di Sarawak telah menunjukkan kejayaan kerana semua pihak memainkan peranan masing-masing dalam membantu mempercepatkan proses vaksinasi untuk mencapai imuniti kelompok sebelum penghujung Ogos seperti yang disasarkan Kerajaan Sarawak. Bercakap ketika ditemui media semasa program vaksinasi bergerak di Pekarangan Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chong Hua Batu 10 pada Sabtu, beliau menambah meskipun bersedia memasuki PPN fasa kedua, semua prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan perlu sentiasa dipatuhi. Today, we are very happy that Bomba, is with the bus. I start doing the mobile thing, and it shows that everyone, right, can do something. I mean, everyone can play their role and do their part. And Sarawak is ready for Fasa 2. And so today, tomorrow, Saturday, Sunday, our numbers continue to come down, and then we should be fulfill the criteria of Fasa 2. Berita seterusnya, Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Sarawak Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh telah melakukan tinjauan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Majlis Daerah Lubuk Antu MDLA pada Jumaat. Beliau memaklumkan setakat Jumaat seramai 1,947 orang penduduk di sekitar Engkelili telah menerima suntikan vaksin dos pertama jenis Sinovac, manakala 1,934 orang lagi telah melengkapkan suntikan vaksin dos kedua. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batang Air iaitu juga menambah seramai 201 orang yang dikategorikan sebagai kes tercicir dijangka akan menerima suntikan vaksin di PPV tersebut. Selain itu, Datuk Dr. Malcolm memberitahu sebanyak 7 buah klinik telah dibuka untuk pemberian suntikan vaksin COVID-19. Tambahnya lagi, pemberian vaksin di klinik kesihatan yang tersenarai akan dilaksanakan mengikut kesesuaian dan arahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sama ada petugas di klinik perlu hadir ke rumah-rumah panjang ataupun sebaliknya. Beliau turut menasihati penduduk setempat yang belum lagi mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 untuk melakukannya secepat mungkin di pejabat daerah yang berdekatan. Selanjutnya, Menteri Muda Permodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak yang juga pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail telah menghadiri program pembelian dan pengedaran hasil tani anjuran Jabatan Pertanian Sarawak di Pusat Pemberian Vaksin PPV Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Jumaat. Beliau yang mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas dalam program itu turut menyampaikan sumbangan makanan kepada petugas barisan hadapan di PPV berkenaan. Mengulas lanjut, beliau dimaklumkan program berkenaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Pertubuhan Peladang Kawasan PPK sejak tahun 2020 semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP mula dilaksanakan akibat penularan COVID-19. Majlis Peladang Prihatin Sarawak merupakan salah satu aktiviti di bawah komponen program pembelian dan pengedaran hasil tani oleh PPK sedia ada di mana proses pembelian kekal sama seperti sebelum ini, iaitu mempromosikan hasil produk tempatan, mempergiatkan pemasaran PPK termasuk sumbangan penghargaan. Di Samarahan, Ahli Parlimen Kota Samarahan Rubiah Wang telah menyerahkan geran peruntukan khas berjumlah RM285,000 kepada 29 buah pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi daerah Samarahan pada Jumaat. Beliau memberitahu peruntukan tersebut adalah untuk membolehkan NGO yang terlibat menjalankan aktiviti sokongan kepada mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Jelasnya lagi, peranan NGO bukan sahaja untuk lingkungan mereka tetapi juga perlu diperluaskan dalam membantu masyarakat setempat dengan memastikan pertolongan diberikan dengan kadar segera kepada mereka yang memerlukan.
Beliau turut mengingatkan penerima geran khas tersebut untuk bertindak secara proaktif dalam menghulurkan bantuan kepada masyarakat sekeliling, terutamanya ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Seterusnya, masyarakat di kawasan luar bandar khususnya penduduk di daerah Subis disaran untuk terus patuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang dilaksanakan ketika ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju Majang Renggi, ini kerana kes penularan wabak pandemik COVID-19 di daerah Subis masih ada setiap hari. Sebab kalau kita tengok data-data dalam seminggu dua ni, kawasan Subis ini sentiasa saja ada kes-kes positif tiap-tiap hari. Walaupun dia tak banyak, tapi adalah 10 orang lebih ataupun kurang begitu. Dan jika kita tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan, maka data-data ini akan berterusan. Maka saya sangat berharap masyarakat luar bandar untuk kita terus patuhkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyaksikan sesi dry run dan pelaksanaan Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN di PPVIN Saremas, Swai pada Sabtu. Sementara itu, penolong pengurus Saremas Ashrif Mahmud mengucapkan rasa syukur di atas kelulusan PPVIN yang akan memberi vaksin COVID-19 kepada pekerja-pekerja di sektor peladangan selain penduduk setempat di kawasan Swai ini. Jadi kita berasa bersyukur atas usaha daripada Kerajaan Negeri Sarawak yang cuba mempercepatkan vaksinasi kepada penduduk setempat. Jadi kita telah mengambil peluang usaha yang dijalankan oleh kerajaan negeri dan kita telah mengapply PPVIN untuk industri dan alhamdulillah kita punya application sudah approve. Jadi kalau tidak ada halangan 11 hari bulan lah. Jadi jumlah yang akan kita terlibat adalah 2.252 orang yang terdiri daripada pekerja kita yang kebanyakannya daripada Indonesia dan juga mereka dependen mereka, ya, termasuk guru-guru CLC, yaitu sekolah yang didirikan oleh Indonesia yang ada beroperasi di ladang kita dan termasuk juga kontraktor-kontraktor yang bekerja dengan kita. Laporan selanjutnya, syarikat Sri Minyak Sendirian Berhad telah menganjurkan program Bank Makanan Komuniti atau Community Food Bank bertempat di stesen petrol Gorgeous Trading Sendirian Berhad pada Jumaat. Program ini yang merupakan kerjasama di antara syarikat Sri Minyak dan orang awam adalah untuk membantu golongan yang memerlukan dalam menghadapi pandemik COVID-19. Menurut pengurus Gorgeous Trading Sendirian Berhad, Amelia Tew, ramai penduduk yang hadir bagi mendapatkan keperluan makanan yang diperlukan dan setiap seorang terhad kepada 2 jenis makanan sahaja. The purpose of setting up this food bank is to help those needy in this COVID pandemic time. So as you can see, we give out food section today from 9 to 11 and from 3 to 6 o'clock. So for those who need help or for those who need food, they are welcome to come to our station food bank to collect any 2 items on the rack. So all these donations are from the public. Dalam pada itu, setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sarawak Michael Tiang turun padang dalam mengagihkan bantuan makanan tersebut. Di Sebuyau pula, seramai 600 individu telah melengkapkan dos kedua vaksin jenis Sinovac di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Pembangunan Sebuyau pada Jumaat. Ia menjadikan jumlah keseluruhan mereka yang telah menerima suntikan di PPV tersebut seramai 3,000 orang. Program yang diadakan pada Jumaat itu telah memasuki hari keempat dengan seramai 240 individu menerima suntikan dos pertama di PPV berkenaan. Tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati masyarakat di kawasan Sebuyau semakin sedar akan kepentingan pengambilan vaksin COVID-19 berikutan program tersebut mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dari masyarakat setempat.
Dalam pada itu, rata-rata penerima vaksin yang ditemui menzahirkan rasa gembira dan syukur serta berterima kasih atas usaha Kerajaan Sarawak memberi suntikan kepada rakyat. Alhamdulillah, kami dah selesai dos kedua. Terima kasih kepada kerajaan, terima kasih kepada petugas-petugas. Terima kasih semualah. Alhamdulillah dah selesai. Sudah temu 2 vaksin. Terima kasih kerajaan. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faris Jemuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.